Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kedua. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung lah kita kata ya, sambung. Kalau nak kata sambung boleh ke kata sambung? Hari tu ada tak orang yang ada? Oh ada. Saya ingat tak hari lah. Yang saya bagi tak 3 biji. Jadi ada yang dah beli? Oh ada yang dah beli. Yang 3 orang yang dapat tu mari tak? Saya nak cari yang tu. Ada. Mujur. Oh lambat mari. Saya nak, kalau tak ada nak. Adalah. Mujur ada. Kalau tidak menyesal bagi. Okey. Nama kitabnya Safinatun Najah. Safinatun Najah. Yang mana kita dah muqaddimah dah sebelum ni. Kita dah muqaddimah. Yang mana muqaddimah tu pun agak panjang juga. Mula-mula permulaan dia agak panjang juga. Untuk hari ni pukul berapa kita nak habis? Pukul 10 tak? 10 kan? Okey. Sebab puasa? Okey. Pukul 10, okey. Boleh. Kita dah selesaikan berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam tu dah selesai. Jadi pada yang belum dengar syarahan rukun Islam 5 perkara tu, tengok rakaman lah. Ke dah tengok? Ada rakaman? Kena tengok lah. Kita kan nak sambung, kita nak masuk balik rukun Islam. Kita nak masuk rukun iman pada pagi ni. Jadi rukun Islam lah secara ringkas lah. Rukun Islam kita dah bahas sebelum ni, muqaddimah tu iaitu rukun Islam 5 perkara. Fasal yang pertama yang kita bahas bulan lepas, rukun Islam 5 perkara, arkanul islami khamsatun, kata pengarang. Rukun Islam tu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah bagi orang yang kafir. Orang Islam tak perlu mengucap. Maksudnya orang Islam dengan maksud mak ayah di Islam, ataupun mak dia ataupun ayah dia, mana-mana satu. Islam, anak tak payah mengucap. Dia Islam automatik. Walaupun tak kisahlah mak ataupun ayah. Anak tadi tu automatik Islam. Macam mana mak atau ayah tu? Mungkin mula-mula dua-dua ni Islam. Lepas tu seorang keluar Islam ke? Dapat anak, ayah dia keluar Islam. Yang tinggal mak saja je Islam. Anak tadi tu yang baru lahir, contohnya atau setahun 2 tahun tadi, yang belum baligh tadi, automatik Islam. Ataupun mak dia yang keluar Islam ke? Jadi nak beritahu, jika mak dan ayah Islam, anak tu dia panggil Islam baka.
baka dan keturunan. Anak tu. Kita semualah. Tak tahulah, secara umumnya kita semualah. Kita bukan Islam asyhadu. Asyhadu tak kita? Maksud Islam tak. Kita Islam auto. Islam baka dan keturunan. Automatik. Jadi kita tak wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Tak wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Dah memang Islam dah. Dengan mak atau ayah kita Islam. Cuma dalam sembahyang kita kena baca sembahyang. Kan ada masa tahiyat tu, asyhadu an la ilaha illallah tu wajib, rukun. Cuma bukan wajib sembahyang ni, wajib nak masuk Islam. Tak perlu dah. Islam auto kita ni. Islam kita Islam mudah, iaitu Islam yang tak perlu nak bergaduh dengan adik-beradik, tak perlu nak menjawab dengan mak bapak. Ada orang nak Islam dia kena Allah macam manalah nak beritahu mak ayah dia ni. Orang kafir yang masuk Islam tu. Pening kepala nak cakap. Kalau mak ayah dia kata aku tak mengaku anak, macam mana? Sebab tu susah. Agak susah juga bagi orang yang kafir nak masuk Islam. Bukan nak masuk Islam tu senang. Nak bagi tahu dekat kadang-kadang bergaduh, bertumbuk adik-beradik, mak berapa lama nak ambil hati dia balik kan. Jadi kita ni mujurlah. Kita ni Islam baka keturunan, Islam kita free. Sebab tu orang tak, bukan kita lah, orang lain lah. Dia tak berapa rasa Islam dia tu mahal. Dapat percuma. Tapi orang kafir yang masuk Islam, yang kita panggil mu'allaf, Islam dia besar bagi dia. Besar. Sebab aku nak masuk Islam ni, harta ayah dia tak dapat kalau ayah dia mati. Paraib mana dapat? Dah berlainan agama. Lepas tu pula kena jawab dengan mak bapak. Berapa lama nak pujuk. Itu pun kalau boleh pujuk. Kalau putus saudara terus, kan? Jadi banyak benda. Maka mereka telah mengorbankan kehidupan mereka kerana nak masuk Islam. Jadi mereka anggap Islam tu mahal. Kita tak rasa mahal. Tak rasa sebab kita dapat percuma. Jadi sepatutnya Islam ni mahal lah. Okay? Mahal lagi Islam kita. Itu rukun Islam yang pertama. Yang kedua, wa iqamus salah, mendirikan solat. Ini pun kita dah bahas dah sebelum ni. Saya sebut secara ringkas ya, sebab ramai yang hari tu tak ada, baru ada ni. Mendirikan solat wajib 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, wajib mendirikan solat. Itu rukun Islam. Kemudian mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat. Secara umumnya zakat ada 2. Zakat fitrah yang bulan Ramadan ni boleh bayar dah. Paling lewat nanti malam raya nanti. Kan? Satu lagi zakat harta. Zakat harta ni macam-macam lah. Zakat ternakan, kalau ada kambing 40 ekor, seekor kena keluarkan untuk zakat. Lembu, unta, zakat ternakan lah. Dipanggil zakat an'am, binatang ternakan. Kemudian ada zakat emas, bukan emas perhiasan. Zakat emas, kalau emas perhiasan tak kena zakat. Emas yang bukan perhiasan, emas yang jongkong tu lah, emas tu, yang bukan untuk emas tu. Kalau emas perhiasan tapi tak pakai, tak kena zakat juga. Tapi dia ada maksimum dia, yang tak pakai. Paling banyak 800 gram. Kat sekilo. Ada orang pakai kat sekilo. Nah, jadi kalau ada emas perhiasan 800 gram, masuk dengan syarat perhiasan lah. Bila sebut perhiasan, gelang kaki, gelang tangan, gelang rantai, gelang tu lah. Tapi kalau petak macam tu besar ni bukan perhiasan, pakai kat mana kan? Pakai yang apa, yang kat tudung tu. Itu dia panggil perhiasan. Walaupun berapa paling banyak? 800 gram. Tak kena zakat. Walaupun tak pakai. Tapi dengan syarat, setahun dia kena pakai sekali. Walaupun sekadar nak pergi kenduri, pakai kejap, okey dah. Tu tak pakai dah. Kalau tidak, kena zakat dah. Zakat. Itu secara detailnya nantilah, sampai bab dia. Ini secara umum je dulu. Yang kena 80 gram. Ada juga yang kena 80 gram. Apa lagi? Zakat secara ringan. Puasa Ramadan. Kita sekarang ni lah. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib. Dan mengerjakan ibadah
haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ini adalah rukun Islam. Wa tasumu Ramadan, lepas tu haji. Wa hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Itu juga 5 ni rukun Islam. Kita tahu rukun sembahyang ada 13. Kan? Rukun sembahyang ada 13. Kalau tak buat satu, tak sah. Kan? Rukun sembahyang contohnya duduk di antara 2 sujud tu rukun. Lepas sujud, duduk. Betul sujud balik kan? Kita baca Rabbighfirli warhamni tu. Yang itu dia panggil rukun. Rukun sembahyang. Kalau tak duduk, tak sah sembahyang. Fatihah adalah rukun. Kalau tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Gitulah. Berdiri adalah rukun. Kalau tak berdiri, sembahyang duduk, sembahyang fardu Sembahyang sunat tak apa, sembahyang fardu kan. Tak sah sembahyang sebab berdiri itu adalah rukun kecuali dia uzur. Tahiyat adalah rukun. Kalau tak tahiyat, tak sah sembahyang. Jadi maknanya rukun kalau tak buat, tak sah. Okey. Rukun sembahyang jika tinggal satu aja, tidak sah sembahyang. Okey. Rukun Islam macam mana? Rukun Islam ada 5. Tinggal satu tak sah Islam ke? Kalau tak sah Islam tu kafir. Adakah gitu? Tidak. Dia tak sama dengan rukun sembahyang. Rukun sembahyang tak buat satu aja. 12 lagi buat. Berdiri, rukuk, i'tidal, semua buat, baca Fatihah, niat, semua je buat. Satu je tak buat. Tak salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu rukun yang ke-13. Atau tertib. Tak ikut tertib. Dia buat semua tapi tak tertib. Sujud dulu, lepas tu rukuk, lepas tu baca Fatihah. 12 dia buat, cuma dia tak ikut tertib. Sedangkan tertib adalah rukun, maka tidak sah sembahyang. Jadi kita dapat faham, sembahyang ada 13 rukun. Jika tidak buat mana-mana satu rukun sembahyang, maka tidak sah sembahyang. Tak sama dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, tak buat satu aja. Adakah Islam lagi? Islam lagi. Tu beza dia. Kalau tidak, yang tak sembahyang tu pakat kafir belaka. Yang tak puasa, tidak. Dia masih lagi Islam. Berdosa. Jadi, rukun Islam dia tak sama dengan rukun sembahyang. Rukun iman sama dengan rukun sembahyang. Nanti kita nak baca ni. Rukun Islam tak sama. Jadi, jangan kita kata, mu tak sembahyang, mu ni kafir. Tak boleh kata gitu. Hanya ada satu mazhab je. Tak sembahyang, kufur. Satu mazhab. Ada. Kita ada 4 mazhab. Tahu kan? Mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini 4 ni mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Selain daripada ni bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Syiah lah, Syiah Zaidiyah lah, macam-macam mazhab lagi ada yang lain-lain. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 aja. Kita dekat Malaysia guna mazhab Syafi'i. Dan kadang-kadang ada sikit-sikit kita ambil mazhab lain juga atas arahan pemerintah. Arahan pemerintah. Contohnya zakat. Zakat bayar sini pakai kupon tak? Kan? Yang koyak bayar RM7 tu kan. Mazhab Syafi'i tak sah tu. Dia kena beras. Bawa beras. Satu gantang. 4 cupak. Lebih kurang dekat 3 kilo. 2.7 kot. 2.7 kilo. 2.36. 3.6 kilo. 3.6 kilo. Jadi bawa, bayar. Bayar macam tu. Itu mazhab Syafi'i. Bagi duit, tak sah. Tapi pemerintah kita ada 4 mazhab. Untuk memudahkan, ambil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dibenarkan nilai. Sebab tu kalau kita baca, bukan kita lah, orang yang lelaki lah biasanya bayar zakat kan. Inilah zakat fitrah. Inilah zakat fitrah. Beras, dia sebut beras. Lepas tu nilai sebanyak berapa ringgit? RM7 ke? Sini 7, 14, 21. Kat sini lah, kat Pahang. Jadi mazhab Syafi'i. Hanya satu mazhab je, tak sembahyang, kena asyhadu balik. Tapi bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dia ambil daripada hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Man taraka salat, siapa yang tinggal salat muta'ammidan, dengan sengaja, faqad, maka sesungguhnya, bukan main-main, sungguh-sungguh, kafara, kafir, jihara, yang nyata. 3 mazhab kata itu maksud lain, kafir itu maksud lain. Satu mazhab je, mazhab Hambali kata kafir tu kafir betul. Oh nanya. Kalau orang selalu tak semayang kan, budak-budak muda sekarang bukan semayang sangat pun, dak remaja-remaja. Kejap kafir betul, asyhadu balik, Islam balik, kafir balik, Islam balik. Nanya benda ni. Lepas tu kalau macam mana masih tak semayang tu, dia tak sempat asyhadu balik, mati.
Tak boleh mandi kapal sembahyang tanam lah. Ke macam mana? Mujur mazhab Syafi'i, macam sebut tadi lah. Tak sembahyang, berdosa besar. Tapi Islam, kekal Islam. Dia bukan macam rukun sembahyang. Tak buat satu, batal sembahyang. Tidak. Mujur lah. Habis mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lain yang mengatakan tak kufur tu kenapa? Sedangkan hadis Nabi tu jelas. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, yang tak sengaja tak apa, dengan sengaja, faqad kafara jihara. Dia adalah kafir yang nyata. Maka pada mazhab Syafi'i dikata kafir ni terbahagi banyak. Ada salah satu kafir namanya kufur nikmat. Kafir nikmat. Kafir nikmat ni bukan kafir asyhadu. Maka yang Nabi sebut tadi tu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat tak perlu asyhadu. Maksudnya Allah bagi nikmat dia macam-macam, dia masih lagi tak menunaikan solat. Dia panggil kufur nikmat. Maka kufur nikmat yang nyata, kata mazhab Syafi'i. Maka dia bukan kufur asyhadu, kufur yang membatalkan iman tu, tidak. Kerana yang membatalkan iman, yang ni kita nak baca. Rukun fasal yang kedua. Fasal yang kedua. Okey, penjelasan yang ringkas saja, yang detail boleh tengok rakaman lepas Rukun iman. Arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya baca secara ringkas yang belah kanan tu kan, yang kita asal. Rukun iman 6 perkara. Yang mana rukun iman ni, saya baca hadis sebelum ni bulan lepas, iaitu hadis Jibril kan. Jibril datang, muka handsome kan, rambut hitam, pakai orang yang hebat. Jibril menyerupai seorang lelaki. Dia pergi ke tempat yang Nabi sedang memberi, mudah orang bahasa sekarang, bagi kuliah lah. Jibril datang duduk dekat Nabi kan. Dia pun belaga kepala lutut dia dengan kepala lutut Nabi, duduk rapat sungguh. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, cerita kat aku tentang Islam. Islam tu apa? Sahabat pun dengar. Saya sebut ringkas je ni kan. Saya jelas sejelas-jelasnya. Sejam setengah kita bulan lepas. Tapi maklumat tak sampai bulan lepas tu tak hari ke macam mana? Ke ada macam mana tu? Oh, kecelaruan. Apa ni, panjanglah, saya bahas panjanglah dalam bab tu. Akhir sekali dia tanya pula, Jibril pun jawab Islam itu begini. Akhir sekali itu jadi rukun Islam. Kemudian Jibril tanya, dia bukan Jibril, dia seorang lelaki, sahabat tak tahu, lepas tu baru tahu. Lelaki ni tanya lagi, akhbirni anil iman, apakah iman? Nabi pun jawab. Ini yang Nabi jawab. Ni ada, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Begitulah Jibril jawab. Kemudian lepas Jibril balik tu, sahabat tanya, siapa tu? Barulah Nabi bagi tahu, itulah Jibril, dia mengajar kamu agama kamu. Dan ada lagi, panjang lagi hadis tu. Dia tanya lagi, apakah dia ihsan? Nabi pun jawab, kamu beribadah seumpama melihat Allah. Kalau kamu tak mampu rasa seumpama melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Dia tanya lagi, bila hari kiamat? Panjang hadis tu. Dia panggil hadis tu hadis Jibril. Okay? Dan asal usul rukun iman ni daripada Jibril lah. Jibril lah yang tanya Nabi. Tanya bukan tanya tak tahu. Tanya nak ajar sahabat. Saya bagi pepatah apa itu? Pepatah orang tua-tua. Mana 3 orang lagi duduk belakang. Macam mana? Jibril ajar, bukan ajar. Jibril tanya dengan niat ajar. Orang Melayu pun ada. Apa? Marah anak, sindir menantu. Saya nak cari 3 orang, saya tak nampak mana satu lah. Dah bercampur-campur lah. Pandai dia menyembunyikan diri. Marah anak, sindir menantu. Dia marah anak dia. Sebenarnya nak cakap kat menantu. Kalau dia marah menantu, sound direct kat menantu, raya lepas ni tak balik dah menantu dia. Menantu dia ada kuasa veto. Jadi tak boleh lah nanti nak raya dengan anak juga. Contohlah kan. Tapi nak marah ni menantu ni. Kalau makan nasi tu, tak basuh pinggan. Rumah tu, siapa makan dia lah basuh. Kalau tak nak basuh, balik rumah sendirilah. Ni rumah mak mentua, bapak mentua, contohlah kan.
kasut tu letak biar elok-elok, stokin tu jangan lepas, dah lah busuk. Jadi nak marah menantu tak boleh. Marah lebih kurang, jawabnya tahun depan raya rumah ai. Habislah. Jadi macam mana nak buat? Dia marahlah anak dia depan menantu dia. Tengah-tengah makan tu, dia cakaplah kat anak dia, jangan lupa. Dia cakap kat anak dia, menantu dia kat sini tengah makan. Lepas makan tu basuh pinggan. Anak dia tengok je, memang aku selalu basuh pinggan pun. Nak cakap kat menantu. Macam tu lah perumpamaan. Jibril tanya, bukan tak tahu. Jibril tanya Nabi, nak ajar sahabat. Jadi sahabat ni antara orang yang hebat lah. Malaikat sendiri mari ajar. Hebat lah. Kan? Kemudian dia tanya, apakah dia iman? Mana Nabi pun jawab. Cuma rukun iman ni 6 perkara. Yang pertama, fasal yang kedua tu arkanul iman sittatun, ada 6. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ataupun iman tu masuk percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah ni, kita tak boleh, tak memadai. Dia ada syarat, dia bukan boleh. Macam kata kan, rukun Islam tadi. Rukun Islam antaranya sembahyang. Dia tak boleh sembahyang aja, ikut aja janji sembahyang, buatlah rukun Islam. Tak boleh. Dia ada syarat, dia ada rukun kan. Rupa-rupanya belajar masa kecil-kecil dulu, mak ayah duk paksa anak pergi aja masa umur 7 tahun, 8 tahun. Pergi aja masjid, ikut je Pak Imam. Mula-mula kan, dia ikut je. Bila dia besar sikit, kalau tak belajar, silat-silat sembahyang dia tak sah. Lepas dia belajar, baru rupa-rupanya kena niat. Sebab kalau ikut, mana niat nampak niat? Pak Imam buat niat tak? Mana buat niat? Niat mana boleh nampak? Dia nampak Pak Imam kat tangan, Allahu Akbar letak kat sini. Dia pun Allahu Akbar letak kat sini. Okey, kalau dia Allahu Akbar, tak sah sembahyang dia. Pak Imam niat tu tak nampak, dia ikut aja. Jadi, ikut-ikutan ni, silat-silat tak sah ibadah tu. Okey, lepas tu imam baca Fatihah kuat. Semua diam. Dia pun diam lah juga. Lepas tu imam baca surah. Dia tak baca Fatihah. Sebab dia kena belajar nak tahu baca Fatihah ke tidak. Dia orang duk baca apa tu? Duk ikut imam baca surah sama-sama kot. Ikut aja kan. Rukuk yang lepas tu, masa rukuk yang tidak semua tak ada bacaan yang wajib, tak apalah. Sampai tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia kena belajar. Kalau tidak nak baca apa? Nak ikut imam bukan baca kuat-kuat. Jadi, beramal ikut-ikutan ni, dia boleh jadi tak sah. Itu kalau sembahyang. Macam tu juga beriman kepada Allah atau percaya pada Allah. Dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut mak bapak. Mak kata, ayah kata kena beriman, kena percaya. Iman tu percaya kepada Allah, percaya. Allah ada. Ada Allah, ada. Percaya ke Allah? Beriman. Macam mana beriman? Beriman lah. Mestilah Allah ada. Tak boleh, tak sah iman. Tak sah. Habis itu macam mana? Dia kena ada dalil, dia kena bukti. Apa bukti Allah itu ada? Tak. Apa bukti Allah itu Tuhan? Sebelum nak kata Allah itu Tuhan, kena kata Allah itu ada dulu. Kalau tak ada, macam nak jadi Tuhan kan? Apa bukti Allah itu ada? Ada. Tak boleh, tak sah iman. Tak boleh. Dia kena ada bukti. Bukti dia 2. Satu, dia panggil akli, akal, fikir, semakin fikir. Yang kedua, nakli, Quran atau hadis. Yang 2 ni, yang paling penting sekali, akal. Apa akal kita yang kata kita percaya, orang panggil percaya bodoh-bodoh gitu. Tak boleh. Percaya bodoh-bodoh, percayalah. Tak boleh. Tak sah iman. Tak sah rukun iman yang pertama. Percaya kepada Allah. Dia mesti ada bukti ataupun ada burhan ataupun ada dalil ataupun ada apa? Semua maksud yang samalah. Okey, macam mana boleh kata Allah itu ada? Berapa kali jumpa? Mana boleh jumpa? Tak ada jumpa. Okey. Berapa kali tengok? Tengok jauh-jauh je dia. Mana boleh tengok? Okey. Berapa kali dengar? Tak pernah dengar. Mana boleh dengar? Kalamullah ialah Quran. Tapi Allah tu mana boleh dengar? Habis tu berapa kali tengok, tak tengok, tak dengar. Berapa kali pegang? Mana boleh pegang? Macam mana boleh tahu ada? Nak jawab macam mana? Itu orang mengaji tu maknanya. Maknanya dia ada dalil akal, ada alam ini. Kalau ada, okey. Kita panjangkan lagi. Ada alam ini, maka ada yang mencipta. Kalau ada alam ni semula jadi, ahli-ahli sains-sains ni, barat, dia kata dunia ni jadi semula jadi sendiri.
Macam mana kita nak lawan balik? Itulah dalil akal, itulah percaya kepada Tuhan, percaya pada Allah tadi tu. Dia tak boleh percaya bodoh je, tak boleh. Dan tak boleh juga percaya adanya alam ini. Tak cukup lagi. Dah hampir cukup dah, tapi tak cukup lagi. Habis kalau alam ni jadi sendiri, okey apa? Dia kena ada dalil juga, kena ada dalil. Dia kena ada jawapan. Secara fardu ain, jawapan fardu kifayah dia panjang lah. Fardu ain, sekadar fardu ain. Dia mesti ada. Kalau ada bumi, ada alam ni, mestilah ada Tuhan. Mesti ada pencipta. Tak boleh ke ada satu perkara tu ada tapi tak ada pencipta? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Itu dah panggil dalil akal. Tak masuk akal. Nak masuk tadi tengok-tengok ada tai lembu kat luar masa nak letak tu. Katalah ada tai lembu kat luar masa nak letak slipper. Kita akan kata apa? Ni ada owner tak? Owner. Ada tuan punya tak tahi ni? Kita tanya gitu atau kita tanya mana tuan punya dia? Owner lah maksudnya. Tuan punya lembu lah. Mana lembu? Atau kita kata tahi ada. Agak-agak ada tak tuan dia? Tak payah tanya, memang ada. Cuma siapa je? Tu kita carilah nanti. Cuma mesti je. Kita masuk hutan. Masuk hutan, tengok-tengok ada bangsal tempat macam tunggu durian tu kan. Ada atak nipah, ada buluh pula kerat dua. Buluh pula bersusun elok kat dinding tu. Lepas tu dekat lantai pun ada buluh. Lepas tu ada tangga tu pula 3 anak tangga. Ada pintu, ada apa. Kita masuk hutan, masuk dalam. Kita kata kita kata gini dia ni mungkin dia ada tuan punya, dia jadi sendiri kot. Ataupun ada orang buat. Adakah kita kata gitu? Tak. Adakah ianya jadi sendiri? Kita terfikir tak? Adakah dia jadi sendiri ataupun ada orang buat? Automatik. Tak payah fikir dah. Cuma siapa je buat. Tu je kita nak cari. Tapi mesti ada yang buat. Dia tak mungkin tiba-tiba buluh tu terbang sendiri, terbelah dua, mari sini tangga. Tak mungkin. Dia mesti ada yang buat. Itu baru cerita benda tahi lembu. Itu baru cerita satu bangsal kecil dalam hutan. Pun ada orang buat. Takkanlah alam ni punyalah cantik. Punyalah. Setiap pukul 7 mesti terang. Cerah. Pukul 8, 7-8 mesti cerah. 7-8 mesti cerah. Daripada zaman tok kita dulu. Sebenarnya bukan zaman tok, itu yang kita tahu. Sebelum tu lagi. Cuma yang kita tahu mungkin zaman tok kita je. Dah siang dah Dah cerah tak pukul 7, pukul 8? Ada tak pukul 12 tengah hari tak terang-terang? Tak ada. Takkan tak ada yang kontrol. Itulah panggil dalil akal. Itulah percaya. Dia tak boleh percaya ada. Allah ada. Apa bukti Allah ada? Ada. Bagilah tahu. Kalau orang kafir tanya, betul ke Tuhan Allah itu ada? Macam mana? Ada. Mana? You pernah jumpa? Jom kita jumpa. Mana boleh jumpa? Macam mana you tahu ada? Ada, boleh call lah. Orang kafir mana tahu? Boleh call lah. Kita nak jawab macam mana? Tak mengaji, tak boleh jawab walaupun Islam. Dia kena jawab macam tadi. Itu sekadar fardu ain je. Dari fardu kifayah lagi panjang lagi lah. Itu baru satu. Maka kita nak faham bila percaya kepada Allah, dia terbahagi kepada 41. Nanti tu kena mengaji bab tauhid lah. Dia terbahagi kepada 41 fardu ain. Iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. 20, 21, 41. Yang kita panggil sifat 20. Sebenarnya bukan sifat 20, sifat 50. Sebab 20 sifat yang wajib. Bila kata Allah tu ada, mustahil tiada. Dah dua dah kat situ. Dia yang berlawanan. Allah itu kekal, mustahil binasa. Maka dah dua dah situ. Kekal satu, mustahil binasa satu. Jadi 20 tu yang wajib, yang sebaliknya, yang mustahil 20 lagi. Dah 40. Satu sifat yang harus bagi Allah. Itulah adalah rukun iman yang pertama, iaitu percaya kepada Allah. Dan mana mari 9 lagi kata 50. Percaya kepada Rasul. Nanti masuklah. Percaya kepada Rasul, iaitu Rasul mempunyai 4 sifat yang fardu ain. Rasul lebih ada 4. Yang fardu ain wajib tahu 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lepas tu 4 dah. Yang sebaliknya, yang mustahil tu, berbohong apa sebagainya, khianat apa, jadi 8. Tambah satu sifat yang harus bagi Rasul, 9. 41 tambah 9, 50. Wajib belajar, tak belajar berdosa. Dia panggil rukun iman. Yang pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi.
percaya kepada malaikat, beriman kepada malaikat. Sama juga. Mana boleh percaya malaikat? Percaya je. Mana boleh? Dia ada bukti. Dia mesti kena kenal. Baru boleh percaya. Orang Melayu kata tak kenal maka tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tak kenal, macam mana kita nak percaya malaikat? Tahu tak sekarang ni ada malaikat 4. Malaikat nak panggil 4 apa? 4 biji. 4 orang. Nak panggil 4 binatang, kena sepak malaikat keluar nanti. Jangan buat main-main je. 4 apa? 4 buah. 4 helai. Tak boleh. 4, tak ada. Dia tak ada ganti nama. Dia tak ada ganti nama malaikat ni. Sama juga Allah. Dia tak ada ganti nama. Ada tok-tok guru dulu dia guna perkataan orang je. Allah tu orang. Bukan Allah tu orang. Ganti nama sebab tak ada. Dia kata sebelum Allah cipta kita, Allah duduk seorang-seorang. Dia guna perkataan orang. Bukan Allah tu orang. Nak guna ganti nama apa? Tak ada. Jadi bila tak ada, dalam banyak-banyak makhluk, siapa yang paling mulia? Makhluk. Manusia lah. Jadi gunalah, pinjam lah. Tapi bukan kata Allah tu orang. Macam datang malaikat yang wajib kita percaya 10 orang. Malaikat tu orang. Bukan. Dia tak ada ganti nama. Nak sebut apa? 4 apa? Tu saya kata tadi. 4 buah ke 4 biji, 4 helai. 4 malaikat. Jadi tak ada lah, tak ada ganti nama. Jadi setengah orang dulu, dalam kitab-kitab dulu, dia kata 4 orang. Jangan salah faham pula. Kata apa kitab ni kata 4 orang. Dia ingat malaikat tu orang. Allah tu orang ke? Bukan. Ganti nama tu tak ada. Jadi kita letak 4 malaikat je lah. Datang 4 malaikat. Jadi sekarang ni ada 4 malaikat sedang tanggung arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Atas daripada langit ke-7. Dia tengah tanggung. Tanggung tu pikul. Nanti kiamat nanti, bila dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua, 8 malaikat. Tambah lagi 4 untuk pikul. Kita bangkit dekat padang mahsyar nanti, bila kita celak mata lah. Mati. Lepas tu celak mata. Celak mata tu tiupan sangkakala kedua lah. Tiupan sangkakala yang pertama, pejam mata. Mati. Kalau tak mati lagi. Kalau dah mati duduk dalam kubur, hancur lah. Tiupan sangkakala yang kedua, celak mata. Celak-celak, kita tengok atas. Bukan langit dah. Arash. Ada 4 malaikat. Yang pikul ketika kiamat nanti, lepas kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, 8 malaikat. Okey. 8 malaikat tu, kena percaya. Ya, kena beriman. Jadi nak percaya macam mana benda ni? Malaikat nak pikul arah-arah pun tak tengok. Nak percaya macam mana? Kita kena kenal juga malaikat tu secara ringkas. Malaikat yang wajib kenal 10 tu lah. Itu yang wajib. Tak kenal yang 10 tu berdosa. Fardu ain tu, 10. Ya Jibril, Mikail. Hafal tak? Hafal? Mari kita kira kalau hafal. Pertama Jibril, kerja dia kena tahu kerja sekali. Kerja menyampaikan wahyu. Habis sekarang dah tak ada wahyu dah. Dia buat kerja apa? Pencen pun tak ada dah sekarang. Tak ada, tu tempat lain. Dia buat kerja apa? Ada lagi kerja dia. Antaranya mencampakkan ilham yang baik-baik tu pada Jibril lah. Antaranya dia jaga, contohnya gempa bumi. Maksudnya dia buat tu, Jibril buat tu. Gempa bumi, gunung berapi, tu jenis-jenis kita panggil bencana alam lah, kita panggil. Bencana alam tu Jibril lah. Dapat arahan daripada Allah, dia akan buat. Tu kerja dia. Dan antara lain, bulan ni dia akan turun. Bila? Malam Al-Qadar. 10 yang terakhir dan ganjil pula tu. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Tak tahu mana satu. Dia akan turun. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ulama mengatakan ruh tu bukan roh orang mati. Roh tu adalah malaikat Jibril. Dan mengetuai para malaikat turun berbondong-bondong ramai pada malam Al-Qadar. Siapa beribadah pada malam itu lebih baik daripada 83 tahun, 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kali 83 tahun. Malam tu satu aja. Jadi pada siang tu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajar tu dia akan naik. Masih dia naik tu, itu yang pagi esok tu. Kalau malam tu malam Al-Qadar, pagi esok tu nampak macam mendung tak mendung, macam terang tak terang gitu. Sebab malaikat dibuat daripada cahaya. Cahaya matahari apa? Cahaya. Jadi cahaya dengan cahaya. Kalau malaikat dibuat daripada tanah,
macam kita ni, dia panggil jisim yang kasar, maka kalau malaikat pakat-pakat naik, gelap gelita kita, menghalang cahaya. Tapi cahaya dia tak halang cahaya. Cuma dia ada lain sikit. Bila ada cahaya, cahaya ni mari kat ni, dia kurang sikit cahaya. Tapi dia tidak menghalang. Macam kalau kita plastik ke apa yang look sini macam cermin ni, kan? Cermin ni tak halang cahaya, tapi kenapa lain sikit? Dia adalah sikit gangguan. Begitulah ketika malaikat pakat-pakat naik turun, ramai turun ni malam tu. Pakat-pakat naik. Matahari pun pukul 7 tu matahari. Jadi nampak macam dia kata macam belang-belang lah. Bukan belang-belang. Dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Tak terang sangat, tak gelap sangat. Nak sebut payah. Tapi kalau jumpa kita boleh tengok, maknanya semalam tu malam Al-Qadar. Jadi maknanya kita faham, kena nak percaya kepada malaikat. Malaikat adalah rukun iman, iaitu tak percaya kufur. Kena percaya, nak percaya kena kenal. Kenal sikit pun boleh. Malaikat dicipta daripada nur ataupun cahaya. Dia tak sama dengan jin. Jin dicipta daripada api. Sebab tu perangai dia lain macam sikit. Jin kan? Malaikat daripada cahaya. Jadi cahaya pula istilah yang dipanggil jisim latif. Malaikat tu jisim latif. Latif tu lembut kan. Latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nak lembutkan suami yang kerah je begitu gini kan. Ada. Jadi adalah guru-guru bagi sebut ya latif, niat dalam hati, baca banyak. Kalau cukup 1000 kali tiup kat ubun-ubun masa dia tidur. Suami tengok dia ni bomo aku ke apa. Nak bagi lembut. Niat nak bagi lembut. Lembut hati. Bukan lembut ni. Jangan patah je. Baru-baru pakai so au. Bukan yang tu. Lembut hati. Yang dia kata lembut. Nak bagi lembut. Ya latif. Latif tu yang maha lemah lembut. Nama Allah tu Asmaul Husna. Yang maha lemah lembut. Jadi niat ya latif supaya dapatlah fadilat-fadilat. Dan malaikat dibuat daripada jisim latif. Latif tu lembut ataupun halus. Jisim. Kita jisim tapi kasar. Jisim kita ni, bukan kita je lah, semua-semua yang ada ni, bila kita duduk di satu tempat, tempat tu penuh. Kita pergi ke satu tempat, bukan kita lah, barang-barang ni pun sama. Air ni pun sama. Bila pergi ke satu tempat, tempat itu penuh. Budak-budak sekarang cakap, dia makan space. Makan space. Makan. Bukan makan ni, makan space. Jadi kalau ada kat sini, ni, tak boleh nak duduk kat sini dah. Tak boleh. Dia makan space. Macam mana nak duduk sini? Kena tolak ini ke tepi, baru boleh duduk tempat dia. Bila duduk dia ni pula makan space ni. Itu dia panggil makan space. Kita gitulah. Jadi bila makan space, kita boleh, dia akan menyesakkan satu-satu tempat jika penuh dengan jisim kasar. Kita lah. Jisim kasar dia panggil. Yang kasar-kasar. Jisim lah, jisim. Jisim ni berat, jirim jisim. Orang mengaji tauhid biasa mengaji tu. Jirim jisim tu. Jadi, malaikat bukan. Jisim latif. Jisim latif macam mana? Jisim latif ni, dia terbalik sikit. Jika dia duduk di satu tempat, tak makan space. Tidak memenuhi ruang. Kita penuh ruang. Bukan tak nampak, tak penuh ruang. Sebab ada juga yang tak nampak, tapi penuhi ruang. Contohnya kita panggil angin ni. Angin ni tak nampak, tapi cuba dia mampatkan boleh. Mampatkan angin tu. Kalau kita ambil botol ke apa, kita pun tutup, kan dia jadi kemah. Tak boleh nak tutup. Maknanya tak nampak, kita panggil angin atau udara lah. Tak nampak, tapi makan space. Jadi maknanya bukan tak nampak. Jisim latif ni, dia panggil tidak memenuhi ruang. Nak faham tak memenuhi ruang tu, kita faham kita duduk sini, orang lain tak boleh duduk kat situ. Dia kena tolak, baru kita boleh duduk tempat dia. Malaikat tidak begitu. Nak faham lagi, tengok lampu. Senang. Lampu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni tak pasang. 6. 7, 8, 9. 10, 11. Okey. 12. Ada 12 lampu yang terpasang. Kalau letak lagi, pasang lagi, 12 lagi, jadi 24. Jadi penuh ruang. Tak boleh masuk, cahaya penuh. Gitu. Tak, dia tak makan space. Boleh je. Kalau letak 1000 cahaya lagi, bubuh lampu 1000 lagi, penuh ruang ni. Itu maksud tak makan space tu. Tak memenuhi ruang. Kalau orang masuk 1000 tak muat dah.
Tak muat dah. Jadi malaikat tidak. Jadi malaikat boleh jadi tak ada 10 juta kat sini? Boleh lah. Kalau ada. Sebab majlis ilmu ni malaikat akan memayungi, akan join sekali. Kita tak nampak. Jadi kata malaikat sebanyak 10 juta berada dalam Masjid Khariah Baluk Baru. Boleh tak? Boleh lah. Tapi kita tak nampak. Kalau kata macam tu, logik. Masuk akal. Sebab dia tak makan space. Oi, 10 juta nak masuk besar ni. Malaikat ni kena kenal. Dia tak makan space. Jadi nak kita kenal, nak beriman dengan malaikat, kita kena kenal dia lah sikit. Jadi kalau kita kenal macam tu, kita tahu malaikat macam tu, boleh tak kita nak buat, kalau kita sedar perkara itu dan kita kenal malaikat sebenar-benar malaikat, macam mana ciri-ciri dia, boleh tak nak buat dosa? Tak beranilah malaikat ada. Malaikat kita duduk dalam bilik, tak apa, malaikat maut tak masuk rumah aku. Sebab dia pada cahaya. Cahaya boleh masuk kat celah mana, dia pun boleh masuk. Jadi kalau kita sedar malaikat gitu, kiri kanan kita wajib beriman dengan dua malaikat. Raqib Atid. Ma yalfidhu min qawlin. Seorang tak apa Quran. Rasa dapat dengar duk baca tadi. Illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan apa sahaja yang kita buat, yang kita cakap, takkan miss, mesti Raqib Atid akan catat. Itulah maksudnya. Okey. Kita sedar tak? Oh, dia ada kat sini. Kita tahu tak dia daripada cahaya sebab tu kita tak nampak dan sebagainya. Agak-agak boleh tak keluar-keluar nak mengumpat ke, nak buat dosa ke? Takutlah kena catat. Kita tak kenal malaikat tu yang boleh, kau tak tahu tak? Orang sebelah rumah ada cerita baru, ada cerita baru. Itu yang kita berani mengumpat tu. Tak teringat. Terlupa. Okey. Tak teringat tu manusia. Kalau teringat 24 jam, wali dia tu. Tak teringat tu manusia. Manusia ni manusia. Dia berasal daripada perkataan ataupun insan. Berasal daripada perkataan? Nasia. Nasia apa? Lupa. Jadi, lupa. Confirm manusia. Okey manusia. Memang kita akan lupa. Kalau ingat, pakat-pakat ingat, tak cukup ni. Penuh sampai keluar. Yang tak mari, yang tak marilah. Tak ingat lah. Dia tak ingat. Dia terlupa. Terlupa. Jadi kalaulah kita sentiasa ingat, payah kita. Kalau kita pernah buat maksiat dulu, ingat sampai sekarang, Allah, dia mengganggu. Nak buat ibadah pun ganggu. Terasa teringat aje. Muncul kita lupa. Mak ayah kita meninggal lah. Secara umum meninggal lah. Meninggal gitu, nangis tak? Keluar air mata, air hidung, air hidung, air telinga, semua keluar. Sekarang tak nangis sekarang? Mujur kita tak ingat. Kalau ingat, tak boleh mengaji ni. Soal kenapa ingat? Mak meninggal. Bila? Dah 40 tahun dah. 40 tak ingat lagi. Mujur kita ni manusia. Mujur kita ni jenis lupa. Kalau tidak, ya Allah. Tak boleh. Tak boleh buat kerja kita. Tu ingat ada masalah kat office ke kalau orang kerja? Ada masalah kat rumah ke? Ada masalah laki dia kat rumah ke? Tak kisahlah ada masalah apa-apa lah. Masalah tak bayar rumah lagi ke? Apa masalah? Boleh mengaji kejap, lupa kejap. Kejap lagi ingat balik. Kalau tidak, tak boleh mengaji ni. Tak boleh. Nak bayar rumah macam mana ke? Nanti lagi tu lagi ni, nak bayar kereta lah. Yang tak bayar lah ni. Ada tangguh gitu. Raya ni nak balik mana? Dah cakap dah kat suami. Nak balik mana? Suami buat diam je. Lepas ni balik mana? Duk teringat. Yang boleh mari mengaji ni lupa kejap. Balik nanti ingat balik. Betul, lupa balik. Ingat balik, lupa balik. Mujuk. Lupa adalah nikmat bagi manusia. Nikmat. Kita jangan ingat lupa tak nikmat. Lupa tu nikmat. Manusia. Kalau maknanya kita lupa. Malaikat ada. Malaikat maut sentiasa memerhatikan kita. Sehari 40 kali. Dia akan pergi ke Lauh Mahfuz. Tengok ajal dah sampai ke belum. Dia pergi tengok, oh belum sampai lagi. Tak ada tulis lagi dekat Lauh Mahfuz. Tak tulis di catatan Lauh Mahfuz lah. Oh okey, relax lu. Tengok, okey yang ini dah dekat ni. Ni 4 bulan lagi ni. Dia bagi satu hari 40 kali dia kita tengok. Kita nak beriman dengan malaikat. Macam mana kita nak beriman dengan malaikat? Macam mana kita nak kata malaikat buat kerja tu tadi? Malaikat tengok sehari 40 kali apa benda ni, ramai berjuta-juta orang. Itu bukan baru manusia, sama termasuklah binatang, semua tu kehidupan. Ikan dekat laut pun takkan dia tengok. Semua yang tarik nyawa tu semualah malaikat maut. Dia nak buat kerja macam mana? Kita tak kenal malaikat lah tu.
Kalau kenal malaikat daripada cahaya, nak pergi sana ke nak pergi sana, cahaya. Kita buka lampu, tok, lambat weh nak sampai, sikit. 5 minit baru sampai cahaya. Ya ke itu? Tak. Terus ada kan? Kelajuan cahaya. Jadi setakat nak tengok kita, tak ada masalah malaikat. Itu dari sudut kelajuan. Dari sudut besar dia lagi. Jibril ada 600 sayap. Tak terfikir macam mana. 600 sayap. Macam mana tu? Fikir pun tak guna. Buat apa nak fikir? Cuma nak bagi tahu, malaikat ni besar. Jadi pelik tak kalau sehari dia tengok seorang, dia tengok 40 kali. Dia ni dah sampai Dajjal belum? Dah sampai ke belum? Tengok. Pergi Lauh Mahfuz turun. Oi, letih lah dia. Kita kata letih. Kita tak kenal malaikat lah. Malaikat mana letih? Malaikat tak letih. Malaikat hanya melakukan tugas. Malaikat ada 2 jenis. Satu malaikat yang ibadah, itu tugas dia. Nabi ketika Isra' Mi'raj, pergi langit pertama tengok malaikat tengah semayang. Naik langit kedua, malaikat tengah semayang. Kan? Dan sampai langit yang ke-7. Kerja dia adalah sembahyang daripada dia mula diciptakan sampai kiamat. Ada satu lagi jenis malaikat, satu kumpulan malaikat, dia bukan ibadah dia bukan cara tu. Ibadah dia cara buat kerja. Macam yang kita ni lah, yang buat kerja, buat gitu, buat gini. Jaga tubuh badan kita, ada malaikat. Jaga lubang hidung ada. Malaikat. Macam mana tak tahulah, tapi ada jaga lubang hidung, jaga dia panggil lubang-lubang dalam badan kita. Ada banyak lubang. Dia jaga. Malaikat. Seumur hidup, berapa kali nyamuk masuk hidung? Nyamuk masuk telinga? Kalau ada sekali, 2 kali gitu, seumur hidup. Takkan tak ada yang jaga. Mesti ada jaga. Malaikat jaga, kita tak perasan. Kita, kalau ambil buang air besar, tahi, najis, buh dalam besen, buh dalam baldi, pikul, bawa dalam beg. Bau orang sebelah. Bau. Kita ni pencacai juga ni, pemikul najis dalam perut. Ke tak bawa najis, tinggal rumah apa? Bawa, kenapa tak ada bau? Malaikat jaga. Malaikat tutup bau, baru tak jaga. Kalau nak kira, perut kita, tempat najis, tong najis kita ni, bawa kulu-kilir ni, dekat hidung, dekat je. Dekat dengan hidung kawan sebelah. Berapa jengkal? 2-3 jengkal je. Kenapa tak bau? Tapi kalau kita buat najis, kita buah dalam beg, bukan orang sebelah aja. Satu masjid ni boleh bau. Tak ada malaikat jaga. Kita malaikat jaga. Malaikat, kita tak perasan malaikat tu jaga. Tapi malaikat nak jaga macam mana? Kalau kita kenal malaikat, tak pelik langsung pun. Malaikat jaga. Sebab tu kalau mati je seorang tu, biasa mati accident, dia tak alihkan, dia letak je atas tar ke, atas rumput tepi jalan je, akan masuk kala jengking, akan mari lipan ular. Lepas tu tak boleh letak di bawah, tak boleh sepatutnya. Tapi tak boleh, akan tunggu polis kan. Akhir sekali nak pergi mandi, keluar kala jengking. Allah, ini ahli neraka ni. Orang kita cakap. Ini mesti masa muda-muda dia banyak mengumpat kat orang sebab tu. Perut makin kembung. Macam cerita tanah kubur tu. Macam tak rasa tengok lah. Lah kali ada ular. Ada ular. Ini mesti makan haram ni. Oh, jangan. Kalau ni jenis mati aksiden atau duduk tepi-tepi hutan, bila mati, malaikat tak jaga dah. Binatang ni memang nak sangat masuk ke dalam. Sebab bau dalam ni sangat menarik perhatian serangga dan binatang. Dia cukup suka. Lipan cukup suka. Tapi dia tak boleh masuk sebab malaikat tu jentik. Mari aku jentik. Bila meninggal, malaikat tu dah tak bertugas dah. Penat dah aku bertugas 60, 70, 80 tahun dah jaga dia ni. Cukup dah. Dia pergi, jadi bau tu keluar. Bila bau keluar, dah lama dah serangga-serangga tunggu. Lepas tu kadang-kadang ada semut, ada ular, ada macam-macam. Dia memang suka. Ada terima kasih kat malaikat tu. Nak kata kesedaran malaikat tu ada. Nampak? Kita cerita beriman pada malaikat. Okey, aku beriman malaikat. Sekadar gitu. Sekarang ni banyak benda malaikat ni. Makin beriman. Itulah beriman tu. Makin tahu ada sebelah, makin sedar, makin tahu malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut Israel. Dia pergi dia dah tengok kita punya. Naik atas, tengok kita ni dah sampai waktu ke belum. Kalau kita sedar macam tu, makin lama, makin slow. Lepas tu lupa balik. Manusia. Lepas tu ingat balik. Itulah dia. Lupa ingat. Itulah manusia. Sebab manusia dia memang lupa. Malaikat. Beriman kepada kitab-kitabnya. Wa kutubihi. Beriman kepada kitab. Wajib kita beriman. Sekurang-kurangnya 4 kitab.
wajib beriman. 4 minimum. Yalah, kita dah tahulah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. 4. Tapi 3 tu telah diubah. Yang sekarang yang didakwa-dakwa telah diubah. Quran je Allah jaga. Dia adalah kalamullah, dia adalah kitab. Dan kena wajib beriman juga. Wajib beriman juga. Tak cukup tu. Dia ada lagi wajib beriman. Bukan kitab ni bukan 4 aja. Ada 2 lagi. Apa? Yang wajib. Tak beriman kufur. Suhuf. Suhuf siapa? Ibrahim wa Musa. Sebab ada dalam Quran. Kita wajib beriman 6. 4 kitab, 2 suhuf. Yang wajib beriman, tak beriman kufur. Sebab 4 tu kita tahu lah tak beriman kufur. Habis yang suhuf tu kenapa? Dalam Quran sebut, kalau kita tak beriman 2 suhuf tu, maknanya tak beriman dengan Quran lah juga. Habis tu, suhuf ada banyak, beratus. Nabi Syith dapat suhuf, Nabi Adam ada suhuf, Nabi Idris ada suhuf. Tapi kalau tolak yang itu, tak beriman dengan suhuf tadi, tak berdosa. Bukan, tak beriman dengan suhuf tadi berdosa, tapi masih lagi kekal iman. Tapi tak beriman dengan 6 tadi, 4 kitab, 2 suhuf Ibrahim dan Musa, kufur. Okay, jangan ingat tolak kitab je kufur, tolak suhuf pun, tapi 2 suhuf je lah. Tolak suhuf yang lain berdosa, tapi masih lagi beriman, tapi berdosa. Kitab dan warusulihi, fardhu ain, Rasul wajib beriman 25. Wajib. Kalau tak, dan wajib tahu nama dia. Kalau hafal boleh tak sebut? Kalau kira 24. Kira balik 23. Kira balik 26. Memang gitu lah. Kena nyanyi kot. Nyanyi pun ingat. Kita memang kaki nyanyi kita. Tak apalah. Nyanyi pun okey juga. Tak semestinya ni kan. 25 Rasul. Habis Rasul ada 300 lebih. Yang wajib beriman, nama dia 25. Rasul ada 313, ada ulama kata 314, ada kata 315. 3 khilaf 3. 313, 314, 315. Ada ulama ni kata 313 kan. Okey. Tu Rasul. Nabi 124,000. Nabi. Bukan Rasul, Nabi saja, Nabi. Rasul automatik Nabi. Nabi belum tentu Rasul kan. Wajib beriman. Yang 25 tu maksud beriman kena hafal ke? Kalau tak hafal berdosa? Bukan. Maksudnya kalau disebut, tahu dia adalah Rasul. Memadai lah. Itu maksud beriman. Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib. Dah sebut Nabi memanglah Nabi. Sebut Ilyas. Nabi. Okey. Rasul lah. Maksud Nabi tu Rasul lah. Selesai. 25. Zakaria. Nabi. Karim mana pula? Saya saja bagi. Maknanya selesailah fardhu ain tu. 25. Sebut 100 nama ataupun 50 nama, letak 25 dalam tu, suruh orang teka kita boleh jawab semua. Yang ni tak tahu siapa lah. Yang ni Rasul. Yang Rasul. Ni Rasul, maka selesai fardhu ain. Bukan kena Adam, Idris, Nuh, Saleh, tak perlu. Kalau hafal pun baguslah. Cuma tak perlu gitu. Apa satu-satu. Ilyasa, tak je dengar tu, berdosa. Kecil kata, Ilyas tu Nabi. Ilyasa tak aja dengar. Berdosa. Sebab Ilyasa kan salah satu daripada 25. 25 tu. Okey? Rasul. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat maksud beriman kepada azab kubur, termasuk hari akhirat tu. Dalam kubur tu ada malaikat yang menyoal. Malaikat apa nama? Munkar Nakir. Okey. Mak Malik itu yang jaga yang jaga syurga. Ni nak masuk syurga cepat apa. Kat situ panjang. Saya sebut ringkas je. Saya bahas ada satu kitab membahaskan tentang malaikat tadi, membicarakan tentang nama malaikat Munkar Nakir, 1 ke 2 ke sebagainya. Panjang penjelasannya. Mahu 2 jam. Okey, secara umum lah. Dia ada khilaf ulama. Pertama, munkar tu lain, nakir tu lain. 1. Yang kedua, munkar nakir tu, dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat munkar nakir. Dia adalah, apa dia panggil? Jabatan. Boleh kot? Jabatan munkar nakir. Jadi yang menyoal tu ramai, berjuta-juta malaikat yang menyoal. Tapi di bawah Kementerian Munkar Nakir kot. Gitulah kot. Macam tu tak, dia bukan itu saja. Dia termasuk juga Mikail.
Mikail tu bukan malaikat. Dia adalah kementerian Mikail. Dia yang itu yang turunkan hujan apa semua rezeki-rezeki tu, bukan satu malaikat banyak, tapi dia duduk bawah tu. Dia panggil jabatan dia. Jabatan tu. Macam tu juga yang cabut nyawa. Kementerian Israel. Bawa ramai malaikat di bawah itu. Tu kerja dia cabut nyawa. Jadi itu satu. Sama juga roket atid. Sama yang mencatat. Sama juga. Yalah roket atid. Ada roket atid. Roket atid tu satu ke yang catat? Roket atid tu catat semua orang? Boleh je ke malaikat kan besar. Boleh je nak catat semua. Ke roket atid yang berbeza? Itulah ada khilaf ulama. Ada kata berbeza. Setiap orang ada roket atid. Beza. Ada kata tidak. Roket atid tu berbeza. Maksud berbeza namanya roket atid. Bukan nama roket atid. Dia di bawah kementerian roket atid. Ada kata gitu. Ada kata tidak. Roket atid nama dia. Mikail nama dia. Israfil nama dia. Ada kata gitu juga. Jadi kalau soalan tadi, yang mana satu? Yang kita duk beriman selama ni, malaikat lah. Bukan kementerian saya cakap tadi. Bukanlah. Cuma, itu pendapat ulama yang lain. Ada lagi. Ada 7 pendapat berkaitan dengan malaikat. 7. Cuma, yang kita beriman bukan itu. Yang kita wajib beriman bukan itu. 7 ke 6 ke macam mana. Yang kita wajib beriman, bila sebut aja, tahu tu malaikat. Jibril. Malaikat. Settle. Fardu ain selesai. Jibril tu macam mana berapa sayap? Bukan fardu ain. Mikail menyampaikan rezeki lah. Katanya memberi rezeki itu Allah. Menyampaikan rezeki. Turunkan hujan dan sebagainya. Itu yang wajib beriman. Berapa dia ada? 1 ke 2 ke 3? Tak, bukan fardu ain. Okay? Ni secara ringkas saja. Percaya pada hari akhirat termasuklah percaya kepada titian sirat, timbang amal, berlaku sistem yang bertukar-tukar pahala tu. Kau berhutang aku dulu, aku bayar pakai pahala tu kan. Titian sirat apa lagi? Hasyar dia panggil, padang mahsyar. Semualah yang kita tahu cerita tu. Kolam Kautsar Nabi, telaga Kautsar yang Nabi bagi kita minum. Apa yang berlaku dekat hari kiamat tu termasuk hari kiamat lah sekali. Okay? Hari kebangkitan. Yang terakhir adalah yang paling susah sekali adalah qada dan qadar. Apa maksud qada dan qadar? Paling susah sekali. Dan beriman kepada qadar baik dan buruknya daripada Allah. Qadar baik. Apa maksud qadar? Orang Melayu panggil apa qadar? Nasib. Boleh juga. Yang lain bahasa yang canggih sikit. Takdir. Itulah qadar tambah ta kat depan jadi takdir. Tambah ta je kat depan. Okey. Takdir. Takdir tu maksud apa yang terjadilah kan? Dah jadi takdir. Takdir tu apa yang jadilah. Itu kepada takdir. Okey. Kalau kita baca kat sini, kepada qadar baik, takdir baik daripada Allah Ta'ala. Maknanya apa perkara baik yang berlaku daripada Allah. Maksudnya apa maksud daripada Allah? Daripada. Apa maksud daripada? Kehendak satu. Ketentuan. Kehendak ketentuan tu sekali iradah. Okey, cantik tu. Okey, lagi? Kehendak dan ketentuan Allah. Ada satu lagi. Yalah dah ketentuan tu penentuan, dia tukar imbuhan aja. Pandai. Kuasa. Kudrah. Kudrah apa? Bukan, iradah lagi. Iradah dah selesai dah, kehendak dan ketentuan cukup lah tu. Ketentuan settle lah. Satu lagi yang kata kudrah tadi. Maksudnya kuasa, iyalah kuasa, tapi apa maksud dia? Bukan kehendak, iradah. Allah buatlah. Kuat bila sebut kuasa, maknanya Allah kuasa untuk buat. Allah maknanya bila kata kudrah, daripada dengan maksud Allah yang tentu. Okey, susah sikit. Allah yang nak, senang je. Allah yang nak sesuatu tu berlaku dan Allah yang buat. Buat tu kudrah, nak tu iradah. Kun fayakun. Okey. Yang tu tak ada masalah. Yang buruk ni macam mana? Dan buruknya daripada Allah Ta'ala. Yang ni masalah. Macam mana nak faham? Dia tak masalah, fahaman tu yang masalah. Yang buruk, apa maksud buruk? Buruk tu macam maksiat. Buruk lah tu. Maksiat yang berlaku, benda-benda yang buruk-buruk.
mengumpat, minum arak, berjudi, yang larang-larang semua buruk. Daripada Allah ke? Ni daripada Allah. Kita salah ke macam mana? Dia kata ni susah. Saya ada buat daurah ni, bulan 9 nanti. Kat Selangor, tapi dah penuh dah. Tak boleh masuk. Berkaitan, kita membicarakan 3 hari 2 malam, ceritakan tentang qada dan qadar saja. Tapi lambat lagi. Dan bukan saya suruh nak join pun, dah penuh dah pun. Dia susah sangat nak faham ni. Saya pernah buat satu tempat tu untuk membicarakan qada dan qadar, memakan masa sebulan sekali, memakan masa 3 tahun. Qada dan qadar saja nak faham. Sebulan sekali lah. Kalau sebulan 4 kali tak sampai setahun. Kalau seminggu, kalau tiap-tiap hari tak sampai, rasa dalam 2 bulan je. Habis dah setahun sekali, tolak raya, tolak itu, tolak ini, tolak ni, tolak demam, tolak apa, 3 tahun pun habis. Qada dan qadar saja. Sekejap. Kata nak ganti pukul 10. Macam seronok ah. Okey, apa dia? Sambung balik. Itu soalan ke jawapan? Tanya. Tanya. Saya nak tanya dulu. Memang saya akan bagi jawapan sikit lah nanti. Saya nak tanya, pernah tak kita fikir bab qada dan qadar ni? Dia macam tadilah, beriman pada Allah, beriman aja. Beriman pada malaikat, beriman. Tak boleh, dia kena faham. Saya sebut tadi pun ringkas. Sepatutnya satu ni kena sekali. Satu rukun satu. Kadang-kadang tak cukup. Ini secara ringkas aja. Sama lah juga, beriman pada qada dan qadar, beriman pada takdir. Beriman, ya, semua takdir Allah. Semua? Iyalah semua. Semua tu benda baik. Yang kita duk semayang tu Allah takdir tak? Habis yang duk buat maksiat mengumpat Allah takdir tak? Tu yang susah. Saya risau juga nak sebut sebab takut-takut tinggal gitu, takut tak boleh tidur pula malam ni. Masa dah habis lah. Jadi soalannya selama ni faham macam mana? Selama ni lah yang sekarang ni, benda yang jahat-jahat berlaku lah. Ngumpat ke, minum arak ke, berzina. Apa benda-benda ngumpat yang berlaku di luar. Atau mungkin berlaku diri kita sendiri. Mungkin yang berlaku, kejahatan yang berlaku. Siapa yang takdir. Ataupun qadar. Ataupun qada dan qadar daripada Allah. Ataupun takdir daripada Allah. Ataupun Allah yang nak ke. Ataupun Allah yang buat ke. Itu semua soalan. Itu soalan. Jawab. Otak kita je yang membezakan ni buruk ni baik. Bagi Allah semua baik gitu. Ke macam mana? Yang tak buruk tadilah. Allah bagi otak bagi kita sendiri. Yang mana yang buruk tu yang daripada Allah lah, daripada kita sendiri. Yang buruk tu daripada kita sendiri. Kita pun biasa dengar kan, yang baik daripada Allah, yang buruk lemah-lemah daripada diri saya sendiri. Okey. Pegang gitu ke? Pegangan. Bahaya tu. Sebab dia gini, dalam kita beramal, beragama, dia panggil adat mulut, luaran, zahir. Dia ada batin. Batin dia panggil pegangan. Luar tu zahir. Yang saya nak tanya tu, yang duk cakap tu pegang kat dalam gitu ke? Ke cakap mulut saja? Yang buruk tu kita lah, nak salahkan orang apa? Kita sendiri buat. Itu mulut ke hati? Kalau mulut tak apa, jangan hati, bahaya oi. Mulut kenalah cakap gitu. Takkan sedap dia buat jahat, salahkan orang. Salahkan Allah lagi teruk. Itu mulut luar. Dalam sini tak ada sifat 20 iradah, kudrah dengan iradah masuk belum? Dah khatam, Masya Allah, khatam. Mantap. Lepas tu, kenapa macam pelik? Sebab bila masuk iradah, masuk kudrah iradah, automatik akan bahas abad ni. Oh. Ponteng. Tank keduri, pergi keduri. Cucu balik, mandi cucu. Tak mengaji. Dulu duk sibuk mandi anak. Sekarang mandi cucu. Masa bila nak ngaji? Tak ada lah. Kena ngaji balik tu. Kena ulang balik. Sifat 20 tu. Saya ajar lagi. Banyak sangat ni nak kena ajar ni. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kita baca kitab. Bila baca kitab, kan, kita kena ikut kitab lah. Kalau nak kitab sifat 20, kita kena ambil lah kitab sifat 20. Bacalah kitab tu. Jadilah. Kalau nak
Sebab kita kena belajar, kena ada sandaran. Saya sebut tadi, dalam kitab tak tulis. Saya ambil kitab-kitab lain tu yang saya masuk tadi. Kitab kata percaya kepada qada dan qadar, kepada qadar baik dan buruknya daripada Allah. Sekadar tu je. Habis mana saya penjelasan tadi tu? Tu ambil kitab lain. Kitab Aqidatun Najin, Risalah Tauhid, Fadiyatul Faraid ke, Misbah Munir ke. Ada je saya ngajar. Kan perkuliahan Ustaz 2 kali sebulan kan. Kalau kita Islam sendiri dengan sifat dia tu boleh kan? Tak boleh. Tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Bukan sebab tak boleh apa. Dia gini. Kalau sifat 20 ni, dia tak boleh, dia ada 2 pantang. Pantang. Yang pertama dia tak boleh lama. Dia antara satu dengan satu. Tak boleh lama. Kalau tak lama tu maksud tak boleh lama sangat. 10 hari tak boleh lebih. Dia panggil putus molak. Tahu? Pernah dengar? Putus molak. Dia kena seminggu kena ni balik. Dan yang kedua, kalau ada secara kekerapan tu sangat kerap, jangan ponteng. Tu 2 syarat. Kalau tidak, dia putus. Dia tak boleh. Sebab bila kita membicarakan tentang wujud, Allah itu wujud. Lepas tu kita bicara kidam. Bila bicara kidam, kan kita dah bahas bab wujud. Wujud itu tak hari, kenduri. Sibuk nak makan. Makan penting. Ngaji tak apa-apa, nombor 2. Lepas tu dia makan dulu. Jadi macam mana nak selesaikan tu? Jadi dia pun sabar dalam keadaan wujud kidam dia tak faham. Sebab dia tak faham. Sebab nak faham kidam, kena faham wujud dulu. Lepas tu dia sabar, semangat. Baqa' pula. Allah tu kekal. Kekal, dia kena faham dia kena faham qidam. Dia berkait. Tiba-tiba qidam tak faham, semua tak faham. Akhir sekali tak faham, lepas 3-4 kali tak hari. Biasa jadi. Kuliah muslimat saya banyak, beratus dulu. Tahu sangat. Mula ramai tak faham. Dia paksa, tak faham. Teka, semangat. 5-6 kali, tak harilah. Sebab dia terlalu lama, tak boleh, tak sesuai. Saya ada je mengajar sifat 20 dekat cara buat online macam ni ada je. Boleh tengok Facebook apa. Dalam YouTube banyak sifat 20 khatam lah, banyak kali lah. Lama punya pun ada, baru punya pun ada. Tapi kalau ni, kalau kata tadi selang-seli, tak apa, sabar dulu, bab tu biar dulu. Saya nak bahas ni, saya ikut peraturan, saya ikut baca kitab. Bab tu pandai-pandai fikir. Mana? Cooking pun dah lari dah. Mustaqim tak ada. Okey, sekarang ni selesai ni penting ni. Dalam kitab jelas-jelas tulis, yang buruk pun daripada Allah Taala. Maksiat tu lah. Betul? Okey, yang musibah tu daripada Allah. Okey, yang bukan yang maksiat? Yang maksiat tu daripada diri kita. Daripada diri kita sendiri lah. Ya, itu dari sebut betul saya kata tu zahir ke batin. Maksudnya cakap di luar betul dah tu. Memang kena cakap begitu. Tak boleh kita kata kita buat jahat, kita buat apa-apa ataupun orang buat, lepas tu kita salahkan Allah yang takdir kan. Memang tak boleh. Tapi saya sedang membicarakan rukun iman. Kat situ yang nak kena jelas betul-betul. Rukun iman dia bukan kat mulut. Yang kat mulut, kat luar zahir ni rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, zahir ke batin? Mengucap 2 kalimah syahadah, rukun Islam zahir. Tak mengucap tak jadi Islam. Dia you masuk Islam? Saya sudah masuk. Saya tak dengar apa you punya asyhadu. Saya baca dalam hati. Tak sah. Sebab dia zahir. Lepas tu, rukun Islam yang kedua, sembahyang. Kau sembahyang? Aku sembahyang dah. Sembahyang dalam hati, sembahyang niat. Tak boleh, dia zahir. Dia kena buat di luar. Rukun iman, semua dia di dalam. Dia tak ada di luar. Di dalam. Sebab tu iman ni percaya tak nampak. Okey. Yang rukun iman yang kena, percaya pada qada dan qadar. Yang tadi, yang cakap tadi, itu zahir. Betul lah. Siapa kata salah? Betul. Saya cerita yang batin. Dalam. Pegang. Jadi itu iman amal ihsan. Bukan. Ihsan tu tasawuf. Iman tu tauhid. Islam tu apa tadi sebut? Iman, Islam, iman, ihsan. Iman tu tauhid. Islam tu fiqh. Ihsan tu tasawuf. Bukan yang tu. Bukan. Macam mana? Kita kena pegang, tapi memang dia agak tergantung lah. Macam mana? Masa dah masa telah mencumburai. Kita kena pegang semua yang berlaku daripada dulu sampai sekarang, sejak Allah ciptakan makhluk yang pertama, semua Allah yang nak. Bila sebut nak, iradah. Allah yang kehendak. Kalau nak guna bahasa tauhid, dia panggil tentu. Allah yang tentukan. Boleh juga. Allah yang nak. Boleh juga. Yang biasa setengah orang dia suka nak, nampak hendak.
lebih dekat dengan dia. Ada orang suka guna tentu. Tentu betul naklah. Saya tentukan. Kan? Naklah kan. Sama je. Okey. Semua yang berlaku, yang wajib pegang ni, pegang dalam. Ni bukan kat luar. Jangan kat luar, kat dalam. Semua yang berlaku adalah semuanya Allah yang nak ataupun Allah yang tentu. Okey, satu. Tu baru iradah. Qudrah, semua yang berlaku, semua Allah yang buat. Bila qudrah kuasa, kuasa tu maksud buat. Dia panggil ta'thir, memberi bekas. Iaitu Allah yang buat ataupun bahasa lain Allah yang cipta. Semua. Sama ada perkara itu baik atau perkara itu buruk. Sama ada perkara itu yang Allah larang ataupun yang Allah suruh. Itu pegang di dalam. Semua yang berlaku. Katakanlah, takkanlah maksiat tu yang orang berjudi, bunuh orang tu, takkanlah Allah juga yang buat. Soalan, kalau bukan Allah, siapa buat? Okey, takkanlah Allah yang nak ianya terjadi, sedangkan Allah larangkan minum arak, kemudian Allah yang nak, Allah yang tentukan ianya terjadi. Tapi Allah larang. Takkanlah. Kalau macam tu, siapa yang tentukan? Kalau bukan Allah, kena jawab lah. Maknanya jika kita jawab, oh setan yang tentukan, maknanya setan yang nak, maknanya kita dah letak setara setan dengan Allah pula. So iaitu setan pun boleh tentukan apa yang dia nak tentukan. Allah ada yang Allah tak tentukan. Dalam dunia ni ada tak yang Allah tak nak tapi jadi juga? Tak jadi Tuhan lah kalau macam tu. Allah tak nak tapi jadi juga. Itu bukan Tuhan. Tuhan ni apa dia nak semua jadi. Apa dia tentu semua jadi. Apa yang berlaku ada buruk ada baik. Jadi maknanya yang buruk tu kena kata Allah, bukan kena pegang. Tapi ingat, tak habis lagi ni. Dekat mulut cakap macam tu berdosa. Kat mulut. Habis saya cakap tadi. Kecuali dalam majlis ilmu je boleh cakap. Keluar siapa cakap, kena tangkap. Kalau ada kerajaan Islam, kena tangkap, masuk penjara. Dia tak boleh cakap. Iaitu, yang buruk ni Allah yang jadikan, tak boleh cakap. Sebagai beradab. Zahir je, keluar kat mulut, tak boleh cakap. Kecuali dalam majlis ilmu je, untuk faham, untuk pegang. Dah pegang dalam hati, pegang. Luar tak boleh cakap. Tapi semua yang terjadi, mestilah Allah yang nak. Takkanlah ada yang Allah tak nak jadi juga. Mestilah apa yang jadi semua Allah buat. Allah yang bersifat kudrah buat. Takkanlah ada yang Allah tak buat. Ada ke? Kalau Allah tak buat, siapa buat? Ada yang lain. Yang lain tu pun Tuhan macam Allah jugalah maknanya. Mana boleh semua yang jadi semualah Allah buat. Dia dua benda. Yang pertama dalam, kita pegang semua yang berlaku, baik atau buruk, semua Allah yang nak dan Allah yang buat. Dari sudut luaran, kita kena pegang luaran, kita kena kata dekat mulut, apa yang baik semua Allah buat, yang buruk aku salah. Itulah namanya hakikat kehambaan. Itu baru hamba. Aku yang salah, jadi maksiat, aku yang buat. Itu mulut luar. Mu buat jahat, mu yang buat, kena tangkap hukum. Dia berkata, Allah yang tentukan. Tak boleh, keluar kat mulut batil. Keluar kat mulut tak pakai. Dia kata, aku buat curi ni Allah yang tentukan. Keluar mulut tak pakai. Sebenarnya memang Allah tentukan. Kalau bukan Allah tentukan, bukan Allah buat, siapa buat? Yalah, kita kena, bila kita hidup, kita kena salahkan diri sendiri, betulkan Allah. Itulah bawa hamba. Tengok cerita Piramli tu, yang jadi hamba, yang jadi kena beli tu kan. Tak memanglah cerita kelakar. Saya bodoh tuan kan dia kata kan. Adik dia kan. Ya Abu Wahab tu lah. Belum sign, belum lagi. Tak boleh lagi kan. Nampak? Hamba tu, semua yang tuan dia buat, semua tuan dia betul, dia salah. Walaupun sebenarnya tuan dia salah sekalipun, tetap tuan dia betul. Begitulah. Apa yang kita kena kata, kita ni hamba kan. Apa yang kita kena kata, semua aku salah. Apa yang terjadi yang salah, semua aku buat. Maksud semua aku sendiri. Kalau orang lain lah. Sebab tu kita kena hukum dia kerana dia buat jahat. Dan dia tak boleh cakap, ini daripada Allah. Tak boleh. Allah yang tentukan aku. Tak boleh. Sebab keluar kat mulut, habis. Tak terpakai. Dia hanya dekat hati je. Semua yang berlaku daripada Allah. Sebab itulah, pagi tadi saya main subuh. Main subuh. Baca kunut. Ke sini anak-anak Pak Wahab. Tak. Baca kunut tak? Okey, baca kunut. Marah nanti lepas ni. Dah ada live. Okey, lepas ni, baca kunut ada baca tak? Waqini birahmatika syarra ma qadait. Maksud dia apa? Baca dah 60 tahun ni. Itulah ni, rukun iman lah tu. Yang kita duk bahas tu lah. Wa dan qi. Qi apa? Pelihara, jaga. Jaga atau pelihara. Wa qini. Ni kalau seorang lah, nah kalau ramai. Peliharalah aku. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah.
syarrama. Apa syar? Kejahatan, keburukan, maksiat itu syar. Qadait, apa qadait? Yang kau takdirkan. Kita doa tiap pagi, ya Allah, apa yang kau takdirkan buruk kat atas aku tu, ya Allah, aku minta simpanglah, ya Allah. Tapi engkau yang takdir, engkau yang nak, tapi aku minta simpang juga. Aku tak nak. Minta, ya Allah, betul-betul. Tiap-tiap pagi kita doa. Tiba-tiba bila kata, Allah lah yang tentukan yang buruk. Takkan yang buruk Allah tentukan pula. Tapi tadi baca apa? Bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi yang baik dan buruk Allah tentukan dari sudut akidah, dari sudut pegangan, dari sudut tauhid. Sebab kalau bukan Allah buat, takkanlah ada orang lain boleh buat. Semua yang berlaku semua Allah buat. Semua yang berlaku semua yang Allah nak. Itu masuk kun fayakun. Idza arada syai'an. Idza, apabila arada, iradah lah tu. Arada, mendaki. Allah lah. Bila Allah mendaki, idza arada syai'an, sesuatu. Sesuatu tu, benda baik pun sesuatu. Benda buruk, sesuatu juga. Ayyaqula lahu, dan berkata. Adakah Allah bercakap kun. Bukan. Bukan maksud tu. Kun fayakun maksudnya mudah sangat. Allah nak buat apa, Allah buat semua. Allah nak apa, Allah semua buat. Itu baru Tuhan. Apa yang dia nak semua terjadi. Apa yang dia nak semua terjadi. Apa yang berlaku semua dia buat. Itu pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi dari sudut bercakap, dari sudut adab bercakap, kita tak boleh salahkan Allah. Apa yang berlaku semua salahkan diri sendiri. Aksiden tak boleh kata ini takdir. Dah makin panjang dah. Kalau aksiden tak boleh bagi tahu ini takdir Allah. Tak boleh. Adabnya tak boleh. Tapi biasa kita buat. Aksiden, sabarlah. Habis duit abang ni. Dah lah Allah. Baru nak kumpul duit sikit kena aksiden. Ni 5,000. Kau tak ada mata tengok. Bagilah signal. Contohlah, marah hak. So, isteri dia kata, sabar bang, ini takdir. Sejak azali. Tak boleh cakap gitu. Haram. Accident tu benda buruk ke benda baik? Buruk. Kan benda buruk tak boleh sandar dekat Allah. Yang baik daripada Allah. Yang buruk daripada kita. Kena kata kecuaian kita lah. Mungkin duit-duit kita ada, rezeki tu tak semua yang halal. Mungkin ada ambil hak orang ke yang kita tak perasan. Kita salah diri. Pegangan, semualah Allah. Takkanlah bukan Allah boleh buat. Allah lah yang nak yang jadi. Dan Allah lah yang buat yang terjadi. Itu pegangan. Cakap kat mulut, salah. Terasa tak macam hamba? Barulah rasa hamba. Kita ni, apa jadi pun kita je salah. Kita dah hamba, nak buat macam mana? Ini rasa kita pula macam Tuhan. Itulah hakikat kehambaan. Sebab tu kata, yang baik daripada Allah. Okey, kita sembahyang. Sembahyang tu baik. Daripada Allah. Allah yang buat. Betul. Allah yang nak dan Allah yang jadikan kita sembahyang. Kalau macam tu, boleh belagak? Tak boleh lah. Sebab Allah yang jadikan aku. Allah yang buat, Allah yang nak. Bukan aku yang nak. Maka kita tak bolehlah sembang atau belagak bahawasanya kita yang rajin. Tak, Allah. Jadi yang baik, serah kat Allah. Yang buruk, serah kat kita. Apa jadi kita sekarang? Nampak? Itulah kita. Hamba. Buruk je ada kat kita. Ya, kita je buruk. Apa jadi aku salah. Yang baik semua Allah. Hakikat sebenarnya semua daripada Allah. Itulah hidup kita. Itulah rukun iman yang keenam. Bukan baca je rukun iman yang keenam. Percaya pada qada qadar. Benda qada qadar tau. Qada qadar. Itulah qada dan qadar. Kena faham gitu. Habis. Dan makna dah habis. Dan makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Setakat tu je dulu. Kita berhenti dekat fasal yang ketiga, tanda baligh. Tanda baligh. Kita sambung 2 minggu lagi tak? Kan? Dia Selasa ini berapa hari bulan? Selasa kedua dan keempat. Selasa kedua dan keempat. Maknanya Selasa sekali lagi lah. Ada tak? Saya tak tahu ada ke tidak. Ada kan? Kita sambung nantilah. Dan waktu tu pun mungkin kitab karangan saya mungkin dah siap. Nanti bolehlah siapa nak beli. Bukan yang ni lah. Ini untuk balik ni rumah lah. Berkaitan dengan fiqh wanita. Saya karang sendiri. Fiqh wanita nanti boleh kalau nanti next saya bawa. Sekarang belum dalam percetakan lagi. Itu bukan untuk ajar, itu untuk
Bukan untuk ajar di sini. Di sini kita baca kitab ni lah. Kan? Kitab ni siapa pilih? Belajar je. Macam mana? Sampai khatam lah. Sampai khatam lah. Saya tak dengar banyak sangat suara. Apa? Nak beli kat mana? Dah beli dah. Oh, teruskan. Nah, boleh je. Boleh je. Nanti, tapi dapatkanlah awal-awal dulu. Takut habis stok. Takut habis stok nanti. Manalah tahu. Dua minggu lagi. Tangguh dulu. Salam tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta